Hai, Assalamualaikum. Nama aku Fika dari channel The Show Review. Welcome to our show. So, jangan lupa pakai earphone, headphone kalau ada untuk dapatkan kenikmatan tontonan yang maksima. Okay, so jom kita mula. Kita mula dengan cover story dulu. Jermah 66, volume 13. Pendek saja ayat yang Oda letakkan dalam cover story ni. Jermah escapes, iaitu Jermah berjaya melarikan diri. Mungkin merujuk kepada situasi Niji dan Yonji yang berjaya diselamatkan dengan sempurna setelah dikurung dalam penjara buku tersebut. Cover story Jermah 66 ini kalau kita tengok situasi sampai sekarang, sampai situasi yang Oda tunjukkan dalam volume 13 ini, di mana misi Reju dan Ichiji telah pun berjaya. So berkemungkinan cover story ini tak akan lama, bakal tamat dalam masa terdekat kalau semuanya berjalan lancar. Tapi dengan Charlotte Oven, Charlotte Cracker dan Charlotte Katakuri yang masih ada dekat situ, kita kena tunggu lagi sama ada Oda akan tamatkannya dalam masa terdekat ataupun sebaliknya. Jarang cover story ni Oda lukiskan jalan cerita yang pendek. Kebiasaannya 30 chapter lebih, 40 chapter lebih pun ada. Cover story yang paling pendek sebelum ni pun adalah mengenai situasi yang terjadi kepada semua kru topi jerami setelah mereka terpisah di Sabaudi Archipelago, di mana sebelum perang Marineford bermula tu. Itulah cover story yang paling pendek yang Oda pernah lukis, merangkumi dalam 15 chapter saja. So adakah cover story untuk keluarga Sanji ini akan pendek juga? Kita kena tunggu lagi sama ada misi untuk selamatkan Niji dan Yonji itu berjalan lancar atau tidak. Okay, so sekarang kita pergi ke pengisian cerita sebenar. Chapter 1051 hanya ada 16 muka surat sahaja, tapi cukup untuk aku kata ini adalah chapter 5 bintang. Segala plot jalan cerita, segala apa yang Oda telah kumpulkan mengenai perasaan penduduk Wano yang hidup menderita selama 20 tahun di bawah pemerintahan kejam, guys, kita boleh nampak segala penderitaan mereka. Oda telah simpulkan kesemuanya, mahu tamatkan secara rasmi dalam chapter ini. Dan dalam chapter yang sama ini juga Oda reset dengan bakal memulakan kehidupan yang baru untuk mereka di bawah pemerintahan kerajaan oleh pewaris diraja yang sebenar, yang sememangnya mahu memerintah negaranya dengan hati, bukannya dengan dendam. Wano secara rasmi telah diperkenalkan dengan shogunnya yang baru, Kozuki Momonosuke. Okay, so aku ada 3 perkara utama yang aku nak highlight dalam review kali ni. Kita mula dengan ini dulu. Pengumuman Yamato untuk join kru topi jerami. Macam mana fan Yamato? Macam mana Adam? Finally Adam dari ID Studio ni antara yang paling lantang dengan slogan Yamato for Nakama. Dan sekarang dalam chapter ini, selepas 66 chapter berlalu, di mana chapter 985 yang lalu itu adalah kali pertama Yamato sebut dia nak join kru Luffy. Dan sekarang Oda kembali trigger permintaan Yamato tu. Dia bukan permintaan sebenarnya. Yamato ni kes dia macam Robin. Dia sendiri yang sebut dia akan join kru Luffy. Yang tahu pasal benda ni sebelum ni Luffy seorang saja. Kru dia mana tahu kepala ekor pasal benda ni. So apa lagi bila semua dah ada dekat pekarangan lantai istana tu, bila dengar Yamato sebut dia akan join mereka, of course semua terkejut. Dah lah sebelum tu mereka dah terkejut bila dapat tahu Yamato ni rupa-rupanya anak Kaido. Hakikat mengenai Yamato anak Kaido ni mereka semua dapat tahu dan perasan apabila Yamato sound konco Beast Pirates yang masih tinggal pada chapter lepas, yang masih naif dan nak berlawan hanya disebabkan tak boleh terima bahawa ketua mereka yang merupakan seorang Yonko itu telah kalah. So selepas nampak dan dengar konco-konco Kaido itu panggil Yamato sebagai tuan muda, tahulah mereka bahawa Yamato adalah anak Kaido. Yamato pun kata relax, dia bukan musuh, dia juga berlawan untuk side mereka. Dia kenal setiap seorang daripada mereka dari sumber surat kabar yang dia baca. Dan Oda macam biasa sempat lagi masukkan komedi bila Yamato sebut dia memang tahu kru-kru Luffy memang ada penampilan yang pelik-pelik, tapi dia walaupun dah tahu, dia still juga terkejut bila tengok mereka depan-depan. Betul-betul direct punya Yamato ni. Kata orang pelik, tapi dia sendiri pun ada tanda
Kaido. So bila Yamato tanpa segan silu isytihar dia akan join kru mereka, macam-macam lah respon dari kru Luffy ini yang kita boleh tengok. Brook dan Sanji asal perempuan lawa saja, depa dua okey, automatic setuju. Nami usuk Frankie terkejut, Robin pula rasa benda tu lawak, typical Robin. Tapi Jinbei punya Oda nak tunjuk betapa dia hormat Luffy sebagai kapten. Dia kata tak apa, dia nak tunggu confirmation daripada Luffy. Dan bila sebut pasal Luffy, ada panel yang Oda tunjuk Luffy dan Zoro tengah masih lagi terbaring bersama-sama sebelah-sebelah. Ironinya, waktu permulaan, waktu awal-awal mereka nak ambush Onigashima, dua-dua orang inilah yang paling depan, yang paling rancak buat kacau secara terang-terangan. Padahal waktu tu semua orang still stick to the plan. So bila masing-masing ambil orang nombor 1 dalam Beast Pirate, orang nombor 2 dalam Beast Pirate, selepas mereka menang pertarungan one by one masing-masing, inilah hasilnya. Tak sabar juga sebenarnya nak tunggu dua-dua orang ini sedar, dan tak sabar juga untuk tunggu macam mana Oda nak bagi penjelasan mengenai form baru Luffy kepada nakamanya, dan bagaimana juga proses yang Oda akan bawa untuk explanation dan pembongkaran kepada kru Luffy bahawa kapten mereka adalah pewaris kepada gelaran Joy Boy. Apa respon Nico Robin terutamanya, dan mengenai fakta bahawa Devil Fruit Luffy bukannya Paramecia, sebaliknya adalah Mythical Zoan yang bawa nama dewa pun adalah sesuatu yang kita tak sabar untuk tunggu. Cuma sekarang mereka dah boleh berbangga dengan hakikat bahawa kapten mereka telah berjaya mengalahkan seorang Yonko dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemudiannya poin nombor 2 adalah flashback utama. Kalau chapter lepas melibatkan babak emosi daripada flashback Otoko, chapter ini pula adalah spotlight untuk Otama. Dan yang menariknya, dalam flashback kedua-dua budak perempuan Wano ini, kedua-duanya Oda libatkan watak Tengoyama Hitetsu. Okey, sebenarnya dalam flashback Otama ini ada persoalan yang sangat besar. Otama sebenarnya anak siapa? Ya betul, kedua-dua ayah dan ibunya memang ditunjukkan dalam chapter ini walaupun dalam bentuk siluet. Tapi lihat betul-betul dialog kedua-dua mereka sebelum mati. Kalau kita baca dengan teliti, di mana dialog itu berbunyi begini. Ayahnya sedang tanya kepada ibunya, siapa yang akan beritahu kepada Otama dia perlu tahu hal ini? Guys, hal apa yang mereka sedang rahsiakan tersebut? Hal apa yang Otama perlu tahu itu? Dan tak sempat mereka beritahu hal yang sebenar, mereka telah mati. Tak pasti mati sebab apa, tak dinyatakan, tapi aku rasa bahawa Otama bukanlah anak kandung mereka. Dan dia anak siapa? Dengan warna rambut yang sama dengan warna rambut Orochi. Dan apabila Oda telah munculkan dialog yang kontroversi melibatkan kedua-dua ibu bapanya dalam chapter ini, berkemungkinan teori para peminat One Piece sebelum ini yang membuat andaian bahawa Otama adalah anak Orochi berkemungkinan tepat. Apa pendapat korang? Baca semula dialog tersebut dan cuba berbincang dalam ruangan komen dekat bawah ni. Okey, dalam flashback Otama juga, Komachio memang best friend dia sejak dari awal. Selepas dia hidup sebatang kara, dia sara hidup dengan menjual topi jerami yang dia buat sendiri. Tapi dengan keadaan semua orang hidup susah, miskin kerana pemerintahan kejam Orochi, topi jerami dia tak laku, tak boleh nak buat sales langsung. Dan waktu ni dia pertama kali berjumpa dengan Tengoyama Hitetsu yang datang untuk beli produknya. Lagi sekali, macam yang aku sebut dalam chapter lepas, siapa sebenarnya Tengoyama Hitetsu ini? Dia begitu yakin dengan ramalan Kozuki Toki. Waktu Otama terjumpa dia pada kali pertama, Oda seolah-olah mahu highlightkan nama keturunan Kozuki pada dialog perbualan mereka sewaktu perjumpaan kali pertama mereka tersebut. Dan akhir sekali Oda tamatkan flashback Otama ini dengan impak yang cukup berkesan, yang padat dengan emosi, bahawa janji Luffy bukanlah janji yang kosong. Beberapa minggu sebelum itu, selepas selamatkan Otama dari tangan Holdem, iaitu seorang Shinichi di Pekan Bakura, selepas menumbuk muka Holdem dengan Red Hawk dan membawa semula Otama ke Pekan Okobore, Luffy telah membuat satu janji kepada Otama bahawa segala makanan yang mereka bawa ke pekan tersebut, dia beritahu Otama jangan anggap itu sesuatu yang special. Itu hanyalah balasan budi yang dia mahu kembalikan kepada
kepada budak perempuan Wano tersebut kerana telah memasak kepada dirinya semangkuk nasi sebelum itu. Dan itu masih belum cukup. Luffy siap berjanji dia akan memastikan perkara itu adalah perkara yang normal. Dia akan menamatkan pemerintahan kejam Orochi dengan mengalahkan Yonko Kaido, mengembalikan semula keamanan negara Wano, dan dengan itu bekalan makanan akan sentiasa cukup untuk Otama dan para penduduk Wano yang tinggal di luar Flower Capital untuk makan sebanyak mana yang mereka mahu pada setiap hari. Luffy akan memastikan masalah kebuluran mereka selesai sebelum dia dan krunya meninggalkan negara Wano untuk sambung meneruskan pelayaran mereka. Itu janji Luffy, dan pada saat sekarang apabila dia betul-betul telah mengotakkan janjinya, janji itu adalah benda pertama yang Otama teringatkan, dan thank you Oda kerana memberikan impak dan emosi yang sangat berkualiti menerusi situasi ini. Momen siaran langsung ke seluruh negara Wano. Jangan sangka Wano tak maju. Teknologi Wano sangat dahsyat. Selain penghasilan batu poneglyph yang berasal dari negara mereka, selain teknologi inovasi paku siston, Wano yang dikenali sebagai Country of Gold pada suatu ketika dahulu, dalam chapter ini setelah Denjiro menyebut dia mahu memperkenalkan shogun yang baru kepada rakyat negara Wano, setelah mereka sendiri merasakan mereka akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang grand akan berlaku di situ, penduduk Wano ini telah menggunakan sistem transmisi dari siput scroll cahaya untuk memancarkan broadcast mengenai kejadian tersebut ke seluruh negara Wano. Dulu waktu perang Marineford kita dah pernah lihat teknologi ni, di mana apa yang terjadi di Marineford telah disiarkan secara langsung ke skrin besar yang terletak di Sabaudi Archipelago. So kali ni juga sama, Oda gunakan cara yang sama, konsep broadcast. Momen bersejarah untuk rakyat negara Wano ini Oda pecahkan kepada dua fasa. Satu mengenai kemunculan semula para Akazaya 9, dan satu lagi mengenai shogun baru mereka. Kita tengok untuk para Akazaya 9 dulu. Guys, mana taknya Akazaya 9 yang rakyat Wano sememangnya telah sangkakan telah mati, benar-benar telah muncul kembali di hadapan mereka semua sekarang. Ramalan Kozuki Toki benar-benar telah menjadi kenyataan, di mana tepat selepas 20 tahun mereka ini telah muncul semula. Semua Akazaya 9 ada di situ kecuali Ashura Doji dan Kurozumi Kanjuro. Izo juga tak kelihatan di situ dan masih tak ketahui status hidup matinya, tapi kita kena tahu Izo bukan salah seorang dari Akazaya. Okay, so waktu tu Kinemon, Oda tunjuk nak test market. Bila dia tengok orang kenal Hiyori sebagai Komurasaki, kenal Denjiro sebagai Kyoshiro, dia juga nak tengok adakah rakyat Wano masih ingat akan dirinya. Dan ya, mereka kenal, dan bahkan bukan Kinemon seorang saja. Semua anggota Akazaya, penduduk Wano ini masih ingat. Sebab tu mereka nak sangat broadcast benda ni ke seluruh negara. Akazaya 9 seperti yang Kozuki Toki sebutkan dah kembali. Okey, cukup sampai situ untuk Akazaya. Kita terus pergi ke babak shogun baru Wano. Bukan sebarangan shogun. Individu ini Oda ceritakan di akhir panel chapter ini sebagai salah seorang shogun yang terbaik yang pernah negara Wano miliki sebagai ketua negara mereka, Momonosuke, yang akhirnya ditunjukkan rupa sebenarnya dalam keadaan dewasa ketika berumur 28 tahun ini. Bagi aku, anak lelaki Kozuki Oden ini, Oda betul-betul all out untuk design karakternya. Handsome gila. Tapi serius, aku memang terkejut bila tengok rupa Momonosuke tu. Momo adalah watak yang paling handsome yang Oda pernah lukiskan. Momonosuke adalah seorang karakter yang sangat perfect dari segi karakter design, dari segi sudut intelektual, dari segi liku-liku kehidupan, yang dia sebagai seorang keturunan diraja yang ada royal bloodline terpaksa tempuhi untuk mewarisi takhta negara. Ia kalau nak ikut jalan cerita, perwatakannya baru berumur 8 tahun sebab dia rentas 20 tahun ke masa depan. Tapi pengalaman hidup yang dia terpaksa hadap hasil perbuatan Kaido dan Orochi selama ini kepada dirinya, kepada ayah dan ibunya, kepada adiknya, kepada negaranya, cukup untuk dia gunakan sebagai modal dalam pengumuman epik di hadapan rakyatnya untuk memberitahu
bahawa dia akan menjadi ketua pemerintah mereka. Sebab apa aku kata Momonosuke bijak? Kita tengok sini. Walaupun sebelum ini Shinobu dah beritahu apa yang dia akan buat terhadap Momo, apabila Momo minta Shinobu gunakan ability milik Shinobu untuk matangkan dirinya ke umurnya yang asal, Shinobu ada sebut abilitinya hanya akan ubah penampilan. Tapi hakikatnya perwatakan Momo sebagai seorang budak berumur 8 tahun itu masih akan sama. Namun lihatlah betapa bijak Momo handle situasi dan apa yang dia sebut dalam pengumumannya, bagaimana dan apa modal yang dia gunakan untuk yakinkan penduduk negara Wano. Dia bijak. Dia mulakan dengan sebut mengenai ayahnya. Sebut itu saja dah cukup untuk rakyat Wano tahu yang sedang bercakap itu adalah Kozuki Momonosuke, pewaris takhta sebenar. Kemudian dia sentuh pula mengenai betapa dia faham penderitaan sebenar mereka semua. Dia puji mereka kerana berjaya mengharungi penderitaan tersebut. Dia suntik perasaan lega apabila segala ancaman, segala penyebab untuk penderitaan mereka sudah dihapuskan. Kaido dan Orochi telah mereka tewaskan. Jadi, kegembiraan dan kebahagiaan yang mereka rasa pada malam pesta perayaan api tersebut bukanlah kali terakhir. Kerana bermula hari esok, hiduplah dengan gembira. Dia mahu mereka tahu mimpi ngeri mereka sudah berakhir. Momo sentuh satu-satu apa yang rakyatnya takut dan risaukan. Momo sentuh mengenai Kaido dan Orochi, bekalan air bersih, penghapusan kilang-kilang senjata yang telah merosakkan alam sekitar, stok bekalan makanan yang tak akan disekat seperti sebelum-sebelum ini. Momo beri harapan guys dan berita gembira mengenai perkara-perkara tersebut. Itulah fungsi ucapan seorang raja negara dan Momo lakukannya dengan sangat sempurna. Dia beritahu juga secara agak terperinci bagaimana Kaido boleh dikalahkan kerana dia telah keluar dari Wano untuk mencari aliansi. Terjumpa beberapa individu yang sangat kuat, kemudiannya wujudkan aliansi bersama-sama yang dia beritahu rakyat Wano sebagai Ninja Pirate Ming Samurai Alliance. Ya, Momo tak lupa untuk mention saat bermulanya pakatan tersebut yang hasilnya sehingga menumbangkan Yonko Kaido dan Orochi di Wano sekarang. Dia juga tak lupa sebutkan para samurai yang dah tumbang sebelum ini, sebelum pencerobohan ke Onigashima berlaku. Di samping itu, Oda sempat menunjukkan keadaan Momo yang sangat gemetar dalam pengumumannya tersebut dan lagi sekali, bila dia buntu, dia akan teringatkan Luffy. Luffy lah individu yang merupakan kawan, mentor dan guru untuk dirinya. Momonosuke kemudiannya menghabiskan ucapannya dengan menyebut Wano akan diperintah olehnya, Shogun yang sebenar telah kembali dan maaf atas segala kelewatan yang terjadi. Oda, kita boleh nampak dia all out untuk hasilkan chapter ini. Ini chapter 5 bintang guys. Ini chapter yang penuh dengan penghayatan emosi. Baca manga guys, hayati sendiri hasil kerja Oda yang sangat superb ini. Cuma satu, aku nak sentuh sikit pasal pedang Ameno Habakiri yang memang dah ada pada Momo sekarang. Waktu aku duk study pasal chapter ni, Life of Pim ada bunyi tau dalam grup WhatsApp. Pim persoalkan macam mana Momo nak kawal pedang tu. Dan bila Pim sebut pasal benda tu, baru aku teringat, iyalah, level macam Zoro pun susah untuk kawal Enma. Pedang Enma dan pedang Ameno Habakiri ni pula macam adik-beradik kembar. Untuk level Momo sekarang, kita pasti akan tertanya-tanya. Tapi bila teringat dia ada darah Oden dan makan pula devil fruit yang ada lineage dari Yonko Kaido, harap-harap Oda belanja sikit lah scene Momo berlatih atau saat dia nak gunakan pedang Ameno Habakiri tersebut. Okay guys, sampai sini saja dulu kot. Jemput subscribe bagi yang masih belum atau yang baru sampai ke channel ni. Like video ini, drop komen dekat bawah dan jemput share ke Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, mana-mana social media yang anda selesa jika anda rasa video-video dari channel ini menarik untuk ditonton. Kami akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti untuk sajian anda. This is for you. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.